my reference lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, Fakrul mulakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Okay, terima kasih. So, sebenarnya saya nak jawab, hari ni sebenarnya saya nak bentang dua soalan je. Bukan nak bentang, kita nak bincang dua soalan je. Sebenarnya adalah soalan yang soalan 5. Alright, okay, Iman masuk. Okay, so soalan 5 yang pasal sistem saraf dan satu lagi kita nak cerita pasal pembentukan air kencing. Tapi soalan pembentukan air kencing ni pening sebab saya tahu saya tak jawab, saya pakai video. So pakai video ni dia lain sikit feel dia berbanding ajar face to face. So basically saya cuba hari ni nak counter dua. Pertama adalah kita nak cerita pasal sistem saraf, kedua adalah kita nak cerita pasal pembentukan urin. Sempat saya nak cerita kat awak macam mana air kencing awak boleh jadi pekat dan sedikit, dia mesti ada pair dia, pekat dan sedikit, satu lagi cair dan banyak. Mana satu yang elok, macam tu lah. Right, so itu dalam pembentukan air kencing. So, dalam tajuk yang ni, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah bab 12 tingkatan 4. So, dalam bab 12 tingkatan 4 ni, tingkatan 4 ni tajuk dia adalah tajuk berat tau, tapi dia ada baik buruk dia. Baik dia, maksudnya bila tingkatan 4 tu tajuk tu adalah berat, so tingkatan 5 tu dia tak berat sangat lah. So maksudnya kita fokus masa form 4. Tapi masalahnya dia ada satu masalah. Bila form 4 korang tak matang, korang kata nantilah aku nak kerja form 5. Sedangkan topik yang berat tu semua dekat form 4. So dia ada baik dan buruk lah kat situ. Nak bagi kesedaran kat budak yang form 4 tu sebenarnya berat tajuk tu. Tapi ada juga budak yang tak ambil kisah macam ambil ringan sebab dia rasa lah form 4 kan. Itulah susah sikit lah. Nah, kita nak tengok tajuk ni, saya intro dulu tau. Dalam bab 12 ni kita cerita pasal koordinasi. Korang faham tak apakah yang dimasukkan sebagai koordinasi? Nifis faham tak apakah maksud koordinasi? Apakah itu koordinasi? Coordinate. Apakah itu coordinator? Apakah itu koordinasi? Apakah itu koordinasi? Okay. Cuba. Tak ada. Okay. Saya kata, kalau saya katakan, katakanlah orang goalkeeper, orang main bola, dia goalkeeper. Katakanlah dia boleh selamatkan semua sepakan penalti. Kalau bola tu dia sepak belah kanan, dia tangkap, badan dia akan pergi ke belah kanan. Kalau bola tu belah kiri, badan tu akan bergerak ke belah kiri. So saya akan kata orang yang goalkeeper yang dapat selamatkan semua penalti goal tu, saya kata dia ada koordinasi yang bagus. So awak rasa apa kefahaman awak mengenai koordinasi? Koordinasi ada kaitan dengan apa? Dengan gerak balas. Oh ya, very good. Satu dia ada kaitan dengan gerak balas. Gerak balas tu mesti apa yang trigger gerak balas tu? Rangsangan. Ya, terima kasih, rangsangan. So koordinasi sebenarnya dalam tajuk koordinasi sebenarnya dia melibatkan rangsangan dan juga gerak balas. So kita nak kata koordinasi ni rangsangan dengan gerak balas tu mesti betul.
Maksudnya macam kalau korang makan gula-gula, rangsangan tu adalah gula-gula. Lepas tu gerak balas tu lidah mesti rasa manis. So kita nak kata koordinasi ni dia ada kaitan rangsangan akan menghasilkan gerak balas. Dan rangsangan tu mesti menghasilkan gerak balas yang betul. Barulah kita kata koordinasi badan kita betul. So kesimpulannya tajuk koordinasi ni dia ada kaitan terhadap rangsangan dan juga gerak balas. Dan gerak balas tu mesti selari dengan rangsangan. Maksudnya kalau awak makan garam, garam mesti rasa masin. Kalau awak kena tumbuk, tumbuk tu mesti rasa sakit. Kalau tiba-tiba awak makan garam, rasa manis, so kita kata ada something wrong terhadap korang punya gerak balas, koordinasi awak tak berapa betul. So dalam koordinasi ni, bila cerita-cerita pasal rangsangan dan gerak balas, sebenarnya ia melibatkan dua sistem. Satu adalah sistem saraf, satu lagi adalah sistem endokrin. Sistem saraf ni adalah cepat dan dia spesifik. Cepatlah. Contohnya kalau cubit peha kanan je rasa. Ada tak orang cubit peha kanan, peha kiri terasa? Ada tak? Kalau dari je kan. Tapi janganlah cakap macam tu dengan cikgu bahasa Melayu awak kan. Macam derhaka pula. Cuma saya nak cakap. Dalam bio, bila kita kata koordinasi akan menghasilkan gerak balas. So dalam, saya rasa dapat bab ni je. Dalam tajuk koordinasi ni dia melibatkan dua sistem. Satu adalah sistem saraf, satu adalah sistem endokrin. So perbezaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf ni biasanya dia adalah spesifik. Contoh macam saya cakap lah, kalau peha kiri awak kena cubit, peha kiri je lah rasa. So peha kanan tak rasa. So normally gerak balas untuk sistem saraf ni dia adalah spesifik. Tetapi kalau endokrin ni dia melibatkan hormon. Bila dia melibatkan hormon, normally hormon punya kesan tu adalah dia tak spesifik sangat. Dia tak spesifik. Contohnya kalau hormon tu adalah hormon pertumbuhan. So kalau hormon pertumbuhan tu ada dalam aliran darah kita, tak adalah kepala kita besar. Kepala kita je besar, tangan tak besar, kaki tak besar. So itu yang kita kata. Kalaulah koordinasi itu melibatkan sistem endokrin, dia punya kesan tu boleh dikatakan tak spesifik. The whole body. So itu jika gerak balas tu, ia melibatkan sistem endokrin. Tetapi jika koordinasi ini melibatkan sistem saraf, jalan cerita dia lebih spesifik. Dan satu lagi, saraf ni adalah cepat. Kenapa sistem saraf ni cepat? Sebab dia melibatkan apa? Maklumat dihantar dalam bentuk apa? Maklumat dihantar dalam bentuk apa? Impuls. Yes, maklumat dihantar dalam bentuk impuls. So saya tak nak mengarut sangat, tak nak drag lama sangat. So dalam tajuk koordinasi, jalan cerita dia, awak bayangkan macam cerita drama pukul 7, ada lagi tak? Saya dah lama tak tengok drama. Drama pukul 7 tu, jalan cerita dia lebih kurang sama. Hero je lain. Heroin je lain, tapi flow dia sama. Ni saya ingat buat dengan tingkatan 5. Saya ingat dengan kelas Adlin ni kita ni. So, jalan cerita dia mesti rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan cetuskan impuls. Impuls akan dibawa oleh neuron deria. Kemudian daripada neuron deria, impuls tu akan dibawa pergi ke otak. Daripada otak, impuls tu nak dibawa ke efektor melalui neuron eferen ataupun neuron motor. So bila impuls tu sampai ke efektor, dia akan menghasilkan gerak balas. Okey, Assalamualaikum madam. Okey, tahu. Dalam sistem saraf dia melibatkan dua. Sistem saraf, kita tahu dalam sistem saraf ada neuron. Tapi saraf ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah sistem saraf pusat, paling utama. Pusat yang center tu tau. Ni tahu, ni sistem saraf pusat. Dia yang paling center ni. Ni sistem saraf pusat. Kemudian kita ada sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ni kita nak kata dia menghubungkan antara reseptor dan juga pusat integrasi. Dan juga periferi ni menghubungkan antara otak atau pusat integrasi dengan efektor. So katakanlah sebelah sini adalah efektor. So fungsi saraf ni, sistem saraf manusia terbahagi kepada dua. The main one paling besar namanya adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Kemudian dekat saraf tunjang ni saraf kecil. Saraf kecil-kecil ini kita kenali dia sebagai saraf periferi. Ataupun kalau lecturer ajar saya dulu sebagai saraf pinggir. Pinggir tu maksudnya yang the main one, katakanlah kepala. Lepas tu ini saraf tunjang.
So dia ada saraf-saraf kecil, so saraf kecil tu kita panggil periferi ataupun saraf pinggir. Tapi guna periferi lah, pinggir tu bahasa saya dulu. Now, saraf periferi ni, periferi ni dia mengawal tindak balas. Sama ada tindak balas terkawal ataupun luar kawal. So sistem saraf periferi yang mengawal tindak balas luar kawal kita panggil dia autonomi, auto. Macam kereta, auto, dia boleh gerak sendiri. Maksudnya awak tak payah tekan clutch. Kalau somatik, dia adalah tindak balas terkawal. So, yang ini korang boleh baca sendiri. Nota tu ada saya bagi. Alright, ni tak payah. So, ini adalah otak manusia. So, otak manusia ni kita ingat yang paling besar dekat sini. Kita panggil dia adalah sebagai cerebrum. Okay, cerebrum ni sebenarnya adalah struktur yang berlipat-lipat paling besar dan juga kompleks. Dan satu lagi dia berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan, untuk meletakkan lebih banyak neuron ataupun saraf. Ia dekat sini dia mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personality dan juga tindakan terkawal. So sebenarnya otak kita ni adalah sangat kompleks. So susah nak explain pasal otak kita. Tapi otak kita macam motherboard. It control everything. Okay. So macam pendengaran otak kita dikawal kat belakang ni. Sebab tu awak kena pakai helmet. Sebab tu kalau orang accident dia jatuh ke belakang, dia akan rasa blur sekejap. Sebab dekat bahagian ni, kat bahagian otak kita cerebrum yang belakang ni, dia mengawal kita punya penglihatan. Kemudian kita ada cerebellum. Cerebellum ni biasa orang sukan. Okay, dia adalah untuk balance. Macam kata kalau korang macam dribble kalau netball ke apa yang dia pergi sana sini kan, tu adalah nak belajar untuk balance. So awak tengah nak train awak punya cerebellum. Okay, kemudian kita ada medulla oblongata. Medulla oblongata tu adalah dekat sini. Okay, medulla oblongata adalah dekat belakang. Sebab tu awak tengok cerita drama kan? Perasan tak cerita drama? Kat leher je dia pengsan. Kononnya yang dia pukul tu adalah dia kena dekat dia punya medulla oblongata. Medulla oblongata ni buat apa? Medulla oblongata ni dia kawal tindakan luar kawal. Tadi saya lupa. Kalaulah cerebellum ni dia mengawal tindakan terkawal. Contohnya macam sekarang lah korang nak dengar ke, nak tengok ke, nak main game ke, benda tu adalah awak yang kontrol. Tapi kalaulah medulla oblongata dia mengawal tindak balas luar kawal, contohnya macam jantung, salur darah mengecut atau mengembang, itu adalah tindak balas luar kawal. Lepas tu dekat otak kita ada kelenjar pituitari. Bila awak nampak kelenjar pituitari, ini adalah terlibat dalam, nanti awak akan tengok dekat dalam sistem endokrin. Sistem endokrin dia melibatkan hormon. Okay, kalau hypothalamus dia mengawal homeostasis. Homeostasis ni, contoh homeostasis kalau korang haus, korang akan minum air. Maksudnya jika berlaku perubahan dalam badan kita sedaya upaya akan cuba kembali kepada normal. Contoh homeostasis katakanlah kalau korang rasa panas, badan awak akan buat apa? Badan awak akan berpeluh. Nak make sure suhu dalam badan awak sentiasa dalam julat yang normal. So itu adalah homeostasis. So homeostasis ni siapa yang pusat integrasi dia yang mana satu? Pusat integrasi dia adalah hypothalamus. Macam ingat balik ni revision. So saraf tunjang. So fungsi saraf tunjang dia mengawal tindakan refleks, menghubungkan otak dengan saraf periferi dan juga dia boleh menghantar gerak balas. Okey, senang kata saraf tunjang ni biasanya kita sangat famous dengan refleks. Sebab tu tindakan refleks biasa cepat. Macam orang tiba-tiba nak sepak awak kan. Awak tiba-tiba tap ambil tangan dia. Benda tu cepat. Otak awak tak perlu fikir. Biasanya refleks ni something is very fast. You guys tak perlu fikir. Contohnya macam sentakan lutut. Tap. Kaki awak akan macam kaki dia kena sentak, tak, tiba-tiba lurus. Itu adalah tindakan refleks. So anything tindakan refleks, dia cepat. Contohnya macam ada benda depan mata awak, pap, awak terus berkelip. Itu adalah refleks. Okay, so refleks biasanya dia cepat. Beza dengan tindakan luar kawal. Contoh tindakan luar kawal macam dekupan jantung, macam salur darah tu mengembang, mengecut. So kalau luar kawal macam dekupan jantung awak boleh laju dan slow. Luar kawal boleh laju slow. Contohnya kalau orang nampak crush kan, tiba-tiba laju. Tapi takkanlah dia laju sampai malam. So of course dia akan slow balik. So itu tindakan luar kawal. Tetapi kalau refleks, mana ada orang refleks, mana ada orang bersin slow. Orang bersin mesti laju kan. So refleks ni adalah satu tindakan yang cepat. Kenapa tindakan refleks ni Tuhan jadikan pada kita? Sebab bila badan kita sense rangsangan kita dalam keadaan bahaya. Okay, alright, so kita sense dalam keadaan bahaya. Okay, so itu kenapa kita ada refleks. So ini adalah saraf tunjang kalau kita potong. Okay, ini yang korang ada tadi saya rasa. Bulan siapa baca tadi tajuk jawapan tadi? Bulan cash Bukan.
Husna Bukan, Syafiq. Suka hati Syafiq. Okay. Now, so kita tengok dekat sini. Ini kalau saraf tunjang daripada depan. Tak, ni saraf tunjang macam ni tegak. Saya potong, jadi macam ni. So, macam ni. Jadi macam ni dari depan dia. So, kita tengok bahagian dalam bayu, bahagian atas namanya dorsal. Bawah namanya ventral. So, kalau lah awak tengok dekat sini. Ini adalah dorsal. Nampak kan? Sini dorsal. Okay, so satu kalau awak tengok daripada gambar, macam mana you guys nak tahu dia dorsal? Dorsal ni ada satu bahagian bengkak. Kenapa bahagian tu macam bengkak kat situ? Sebab dia ada neuron deria untuk badan sel neuron deria. Okay, so ini neuron deria. Kalau yang ini katakanlah ni neuron geganti. Okay, ni neuron geganti, ini adalah neuron motor. So senang kata macam mana you guys tahu itu adalah neuron deria? Bila letaknya dekat dorsal, ini kan, katakanlah kalau dia letak dekat dorsal, ini neuron deria. So kita teruskan. Okay, saya tak nak ambil ni, saya ambil ni. Okay, ini adalah neuron. So awak tengok kat sini, kita ada neuron deria. Sini ada geganti. Saya tak tahu kenapa dia pakai geganti. Kalau dulu kita pakai interneuron atau neuron perantara, ini adalah neuron motor. Macam mana you guys nak tahu itu adalah neuron deria? Okay, neuron motor. Kalau saya tanya, macam mana korang nak tahu itu neuron deria? Mana korang nak tahu itu neuron motor? Kalau berdasarkan gambar, dia tak ada apa-apa. Macam mana korang nak tahu yang satu tu adalah neuron deria, yang satu tu adalah neuron motor? Macam mana you guys nak ingat? Kedudukan sel badan. Terima kasih. Okay, so kedudukan sel badan. So awak tengok. Kalau sel badannya di tengah, ini adalah neuron deria. Kalau sel badannya di hujung, okay, ini adalah neuron motor. Terima kasih, awak ingat lagi saya ajar. Kemudian ada lagi satu beza, impas dia mengalir kat sini. Okay, so sebelum impas, kita ada satu bahagian namanya dendrit. Okay, persamaan antara dendrit dengan akson, dua-dua ni dia bawa impas. Cuma kalau sebelum badan sel, nampak tak? Kalau sebelum badan sel, namanya dendrit. So dendrit ni sebelum badan sel. Kalau awak nampak akson, ini selepas. Lokasinya selepas badan sel. So selalu orang tanya saya macam mana nak ingat akson, macam mana nak ingat dendrit. Awak ingat badan sel, katakanlah badan sel, kalau impas tu lalu sini, yang ini kita panggil dia sebagai dendrit. Lepas badan sel, ini kita panggil dia sebagai akson. Tu je beza. Ini pun sama, nampak tak? Kalau kat sini, ini badan sel dia kan? Ini badan sel. So yang ini ni kita panggil dia, ini bahagian ni, ini adalah dendrit. Sini adalah kita panggil dia adalah sebagai akson. So nampak tak? Kalau kat sini, ini dendrit. Lepas badan sel, ini adalah akson. So akson fungsinya membawa impuls. Okay, maksudnya daripada badan sel keluar. Maksudnya daripada badan sel lah, itu adalah akson. So senang kata dendrit dengan akson ni sama, dia bawa impuls. Bezanya adalah dari segi lokasi. Kalau sebelum badan sel namanya dendrit, selepas badan sel namanya akson. Now, tadi saya dah kata, saya kena ready macam ni sebab kalau awak tengok lukisan saya macam susah nak faham kan. Artistik sangat kan. Kalau macam ni you guys senang nak faham kan. Now, Tuhan jadikan kita punya neuron tu is not directly connected like this. Dia ada ruang kecil. So ruang kecil tu, kita panggil dia adalah, subhanallah. Ruang kecil tu kita panggil dia adalah sebagai synapse. Ini ruang kecil ni, ini kita panggil dia adalah sebagai synapse. Senang kata, awak ingat, kalaulah impuls ni sebenarnya maklumat. Maklumat dalam bentuk elektrik namanya impuls. Tetapi impuls ni hanya boleh dibawa oleh neuron. Maksudnya dia boleh dibawa oleh neuron saja. Tetapi bila dia ada ruang kecil ni, impuls tak boleh lalu. So impuls ni, okay, maklumat dalam bentuk elektrik ni, dia perlu ditukar dalam bentuk kimia. Apakah nama maklumat yang ditukar dalam bentuk kimia tu? Apakah nama dia? Dia start huruf N. Neurotransmitter. Alhamdulillah, namanya adalah kompleks, bukan kompleks, dia banyak sangat dia ni. Saya kata macam betapa cantik ciptaan Tuhan tu. Macam saya bayangkan Tuhan tu adalah arkitek yang bagus kan. Kenapa? Sebab boleh create the whole thing ni, sekecil-kecil ni pun awak boleh nampak.
Susunan tu adalah sangat cantik. Now, kita nak tengok sini tau. Yang ni dah tahu. Ini saya dah habis cerita. So, senang kata tadi, kalau kita cerita pasal sistem saraf kita boleh terbahagikan kepada dua. Kita sistem saraf pusat, satu sistem saraf periferi. Dalam sistem saraf, dia ada sel saraf. Nama sel saraf tu, nama glamour sel saraf tu ada neuron. Neuron kita ada 3 jenis. Kalau neuron tu dekat dengan reseptor, apakah kita panggil? Dekat dengan reseptor, neuron deria ke atau neuron motor? Deria. Yes. So kalau neuron deria, dia dekat dengan reseptor. Kalau neuron motor, dekat dengan okay. Right, ini tak ada masalah. So ini adalah synapse. Ini yang tadi Syafiq ceritakan. So awak nampak tak? Ini awak boleh tengok video sendiri. Mula-mula, maklumat tu bila sampai dekat hujung ni terpanggil dia sebagai bonggol synapse tau. Bila dia sampai ke hujung, mula dia dalam bentuk impas. Kemudian bila sampai dia dekat hujung sekali, yang kita panggil dekat hujung ni adalah bahagian akson, ataupun saya ambil je kat sini adalah sampai dekat bonggol sinaps. Nampak tak kat sini? Apabila impas tiba di bonggol sinaps, okay, vesicle sinaps akan dirangsang. Okay, so keyword dia pertama, dia tiba dekat bonggol sinaps. Kemudian keyword kedua, vesicle sinaps akan dirangsang. Ketiga, bila dirangsang untuk apa? Dia rangsang untuk membebaskan neurotransmitter. So dalam ni ada neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter ni akan bergerak sampai ke hujung ni. Okay, kemudian neurotransmitter ni akan meresap melalui sinaps dan bergabung dengan protein spesifik. Ini adalah protein spesifik. Okay, so pergabungan ini sampai sini nombor 4. So pergabungan neurotransmitter dengan reseptor, dia akan jadi impas balik. Senang kata, bila dia sampai dekat hujung sinaps ni, impas ni akan ditukar dalam bentuk neurotransmitter. Siapa yang hasilkan neurotransmitter? Siapa yang hasilkan neurotransmitter? Siapa yang hasilkan neurotransmitter? Vesicle synapse. Yes, very good. Vesicle synapse yang hasilkan neurotransmitter. Vesicle synapse tu kemudian dia akan bergerak sampai ke hujung. Bila bergerak sampai ke hujung, ruang kecil ni kita panggil dia sebagai sinaps. So, vesicle synapse tu nanti akan dibebaskan. Vesicle synapse, neurotransmitter ni akan dibebaskan dan dia akan bergabung dengan protein receptor. Bila saja dia bergabung dengan protein receptor, ini nombor 5 okay, dia akan membentuk impas kembali. Cerita dia macam panjang tapi awak macam mana kita cerita ciptaan the reason of impas ni adalah sangat panjang, tapi sebenarnya benda tu sangat laju, it's very fast. Macam saya tengah cakap sekarang kan, tak ada delay pun. So basically penghantaran impas tu adalah sangat cepat. Walaupun impas tu terpaksa ditukar sekejap dalam bentuk kimia, neurotransmitter, kemudian dia jump pergi ke impas lain, lepas tu akan jadi impas kembali. Walaupun awak nampak dia macam cerita dia, ya Allah, complicatednya, tapi sebenarnya benda tu sangat laju. Okay, so ini tak ada cerita, ni you guys boleh baca sendiri. Ini pun saya tak cerita, ini you guys boleh baca sendiri. Korang kena baca yang ni. Yang ni maybe boleh keluar dalam essay. Kalau nak yang panjang ada, tapi saya bagi yang pendek je. Hati saya takut kalau saya bagi nota panjang sangat, korang demotivated, so basically korang tak nak baca. Cuma saya nak kata dekat sini, bila kita cerita pasal neuron ni penyakit mengenai saraf, kita tak ada ubat lagi untuk saraf. Kita cuma boleh mengurangkan kesan tu daripada teruk, tapi kita tak ada ubat yang boleh baik balik. Contohnya macam kalau orang kena Alzheimer, kita tak ada ubat untuk orang ada Alzheimer, tapi kita boleh kurangkan Alzheimer tu menjadi lebih teruk. Okay, macam yang ni kan penyakit sklerosis berganda. Sklerosis berganda ni adalah disebabkan dia punya tiba-tiba sistem keimunan dia menyerang salur myelin. Okay, sistem keimunan dia maksudnya sistem pertahanan badan dia sendiri yang macam sabotage diri dia sendiri. Sistem pertahanan badan dia pergi attack saraf, salur myelin. So bila dia attack salur myelin, impas tu macam tadi kan, impas tu boleh bocor. Maksudnya impas tu tak boleh straight. Impas tu akan bersepah. Macam short circuit lah, bersepah. So biasanya orang yang ada multiple sclerosis berganda, dia akan jadi shaking. Okay, Alzheimer adalah orang tu lupa. Alzheimer ni adalah disebabkan oleh neurotransmitter dia. Yang ni ada banyak sebab ni.
Epilepsi korang tahu dia sawan. Parkinson ni korang dah tahu. Okey. Kemudian ASL ini ada dalam DSKP awak. So basically maybe dia boleh keluar soalan kebat. ASL adalah disebabkan neuron mati. Neuron motor mati. Penyakit-penyakit ni semua kita tak ada ubat dia. Kita cuma baru buat research. Dan biasanya research dia orang ada kaitan dengan stem cell. Yang ni. Yang ini adalah baru. ADHD dengan autism. So basically saya suka tajuk ni sebab dia adalah tajuk ni dia macam nak bagi awak macam mana saya nak cakap, penyakit ni adalah penyakit yang kalau orang dulu tak tahu, saya ambil satu penyakit. Satu adalah penyakit ADHD. Kalau lah kita tak tahu penyakit ADHD ni, kalau budak kecil kita kata budak kecil tu kau ngajar. Maksudnya budak kecil tu, awak rasa macam budak kecil yang tak boleh kena kontrol tu, okay, mak ayah dia macam tak pandai didik. Tapi sebenarnya rupanya ADHD ni adalah penyakit, bukan salah mak ayah. Dia adalah disebabkan otak dia susah nak buat, dia susah nak pay attention macam sekarang kan. Macam awak boleh dengar biologi ni, katakanlah korang boleh dengar dalam masa 30 minit je. Lepas 30 minit tak boleh fokus. Orang ADHD tahap fokus dia lebih teruk daripada tu. Orang normal kita boleh fokus kelas macam ni at least 40 minit atau 1 jam. Paling max 1 jam. Lepas 1 jam kita akan rasa resah. Benda tu normal. Orang normal biasanya kita ada penumpuan kita punya time frame. Okay, kita tak boleh terlampau lama. More than that, kita akan rasa macam resah, so kita kena cari something lah. Tapi kalau orang yang ADHD ni lagi teruk, dia lagi kesian, adalah dia tak boleh fokus. Kadang dalam masa 10 minit, berapa minit dia tak boleh fokus. Dia akan melompat-lompat. Dia tak boleh nak control. So itu adalah ADHD. Kadang ada orang ADHD tu dia boleh kena autism. So autism ni pula banyak spektrum. Yang ni sebenarnya saya nak minta tolong cikgu pendidikan khas bagi talk, tapi saya tak sempat, dia dah shut down. So autism ni pula adalah dia berkaitan dengan perkembangan saraf. Autism ada banyak jenis. Ada autism tu dia boleh bercakap, ada autism dia tak boleh bercakap. Tetapi saya nak bagi tahu sikit. Autism ni kita boleh sense daripada dia kecil. Sebab tu saya rasa saya dah cakap lagi sekali. Biasanya sebab tu kalau korang ada anak nanti, korang make sure anak korang macam nurse, KKM, kita ada milestone. Kalau budak tu dalam masa katakanlah 1 tahun dia dah boleh buat apa. Katakanlah 1 tahun lebih dia dah boleh cakap berapa perkataan. Kalau katakanlah 2 tahun dia dah boleh buat apa. Katakanlah dia ada milestone tau. Budak-budak mesti ada milestone. Kalau budak tu tak ikut milestone dia, doktor akan terus dia refer dekat doktor pakar kanak-kanak. So kalau kita boleh refer daripada awal macam autism, so maksudnya kita tahu macam dia ada autism atau ADHD, kita boleh bantu. Kalau katalah budak tu ADHD, nanti doktor bagi tips macam mana nak bagi dia fokus, macam mana nak buat something activity. Kalau macam orang autism, kalau budak tu macam ada autism, kita nak tengok dia spektrum yang macam mana. So saya suka tajuk ni sebab ini adalah tajuk yang baru. Kalau zaman dulu, kalau awak nampak ada budak-budak tu dia macam mana nak cakap, dia macam tantrum dekat shopping mall, awak akan rasa macam parents tu tak pandai jaga anak whatsoever. Tapi sebenarnya kadang-kadang budak tu ada masalah, either dia ADHD ataupun dia ada autism. Dan autism ni saya tak tahu kenapa, normally autism ni kalau dia orang buat statistik, autism ni biasa kena dekat banyak budak lelaki. So yang ni saya tak tahu. Ini cuma dia orang ada buat research. So autism ni dia banyak kena dekat budak lelaki. Alright, so ini korang boleh baca sendiri, buatlah research. Saya suka tajuk ni, tapi saya tak boleh nak cakap lagi, nanti saya membibil banyak. So, sistem saraf ni, kita boleh cepatkan, kita boleh lambatkan dengan menggunakan dadah. So dadah ni sebenarnya, dia memberi kesan kat siapa? Dia memberi kesan kat sistem saraf. Dia memberi kesan kat sistem saraf ada 2, sama ada dia boleh slow kan, atau dia lajukan. Iaitu dia tadi pakai apa, somatic terkawal. So dia boleh lajukan atau lambatkan. So katakanlah kalau dia melambatkan, okay, melambatkan dia akan menyebabkan biasa kesannya mengantuk. Kalau dia lajukan, dia punya degupan jantung tu akan jadi laju, tekanan darah akan jadi tinggi, dia akan jadi lebih bertenaga dan aktif. So, kalau orang tu biasa dia makan ubat, satu ubat tiba-tiba dia hyper, dia tak tidur 2-3 malam, so maksudnya dia makan dadah yang jenis perangsang. Dia bagi salur darah tu kembar, dia bagi jantung tu berdegup laju, so therefore semua sel dalam badan dia boleh dapat oksigen, boleh dapat glukos. Okay, itu merangsang. So ingat kalau kawan awak, saya ingatkan lagi sekali, kalau kawan awak ada offer ubat, dia kata kalau korang makan ubat ni, korang boleh study 2 hari ke whatsoever, korang careful sikit sebab takut itu adalah dadah jenis perangsang.
Kalau jenis dadah yang korang jenis yang ada masalah fikir tu deep, nak suruh korang tidur, so itu dadah jenis apa? Itu adalah dadah melambatkan atau dia bagi awak tidur, bagi tenang. Biasanya ubat ni adalah untuk ubat yang macam dia ada masalah thinking too much, so biasanya dia akan bagi dadah jenis melambatkan ni lah, dia suppress kita punya sistem saraf. Tapi saya tambah sikit, dadah ni sebenarnya tak salah, dadah ni sebenarnya adalah ubat. So senang kata kita nak cakap, kalau lah doktor tu bagi kita, macam mana nak cakap, doktor kata makan satu, maksudnya dos itu diberi oleh doktor, so kita kata kita panggil dia macam ubat. Tapi kalau awak yang jadi doktor, kita panggil dia penyalahgunaan dadah. So again, dadah ni salah. Dadah ni kalau kita guna yang betul, sebenarnya dia adalah ubat. So basically dadah ni banyak membantu kita, tapi dengan cara yang betul. So saya ambil satu contoh dadah yang paling famous. Kalau tak ada dadah tu maybe saya tak boleh bersalin lah. Contohnya macam orang Caesar, orang kena bedah. Maksudnya macam saya, anak saya first saya kena bedah, saya tak ada pilihan sebab high blood pressure saya terlampau tinggi. So saya tak boleh bersalin normal. So saya kena masuk dadah, saya kena bedah. Okay, so bila saya kena bedah, lepas kena bedah tu saya tak rasa sakit. Kenapa saya tak rasa sakit? Sebab ada dadah. Doktor bagi saya dadah, dia drip. So dia bagi saya morfin. So ubat tahan sakit. So maksudnya badan kita dah kena belah. Of course sakit. Kalau korang kena luka kat sini pun berdenyut-denyut. Macam mana saya kena lepas Caesar saya tak ada rasa berdenyut-denyut, sedangkan kena belah tu berapa banyak lapis. Tapi kenapa saya tak berdenyut-denyut? Kenapa saya tak sakit? Itu adalah disebabkan oleh dadah jenis morfin. Dia suppress rasa sakit tu. So dadah tu is very important. So ini adalah fungsi-fungsi dadah. Tapi dadah ni kadang-kadang orang boleh salah guna. So narkotik ni adalah yang tak elok lah. Okay, so biasanya adalah morfin. Maksudnya narkotik ni kalau you guys beli kat pasaran gelap lah. Okay, so kita ada morfin dan juga heroin. Penenang, biasanya kita ada penenang yang ini kalau doktor yang guna, morfin dengan heroin. Nampak tak? Morfin ada dua. Satu narkotik, satu penenang. Kalau doktor bagi, itu dalam bentuk yang betul, so itu bagus. Penenang lah. Kalau lah awak pergi jual kat pasaran gelap, so itu kita dah consider dia sebagai narkotik. Kemudian kita ada perangsang. Perangsang tu kita ada amfetamina, kita ada nikotin, kita ada kafein. So kafein ni sebenarnya pun sejenis dadah. So, saya addicted to caffeine. Okay, so kalau saya tak ada kafein, saya rasa pagi-pagi tu saya tak boleh buka mata. Sebab tu kadang-kadang kalau orang isap rokok ataupun orang yang isap vape, dia ada satu addiction. Kalau katakanlah dia tak boleh isap rokok, dia akan mengantuk. Tengah hari ke whatever dia mengantuk. Kenapa? Sebab dalam tu dia ada perangsang. So macam saya pun saya ada kafein ni. Tapi saya cuba nak control, so saya tak adalah minum. Saya minum biasa pagi. Lepas malam biasanya saya tak ambil. Kalau malam saya tak ambil, saya tak boleh tidur. Itu adalah perangsang. So kalau awak nampak kat sini, kafein dengan nikotin ni adalah dalam satu kumpulan, which is dia adalah dadah perangsang. Kemudian kita, ini adalah hayal lah. Hayal ni just, hayal ni saya pernah cakap dengan budak USM 1, dia akan bagi satu euforia. Ada satu kataan ni, nama dia adalah euforia. Saya selalu salah eja. Euforia. Euforia ni adalah happy yang tak boleh dibayangkan dengan kata-kata, macam korang boleh nampak syurga. So itu adalah euphoria. So euphoria is something yang sangat happy. Sebab tu ada certain minyak wangi dia letak perkataan euphoria. So euphoria ni biasanya orang normal tak akan rasa euphoria. So orang yang ambil dadah jenis hayal ni baru kita kata dia rasa euphoria. Korang tumbuk dia banyak kali pun confirm dia tak marah. Tu maksudnya dia dalam keadaan euphoria lah. So ni alkohol, ini pun boleh melambatkan. So ini tak ada masalah, susun ni dah habis. Ini ni adalah sistem endokrin, you guys boleh baca sendiri. So far sampai sini okey tak? Saya bebel sorang-sorang ni. Okey tak? Okay. Okay. Korang dah tidur, saya takut korang tidur. Tapi korang tahan tau sebab saya buat comparison. Kalau dia orang kata saya nak train ke orang, hopefully korang matrik nanti tak macam ni lah. Macam kat budak-budak kat matrik, dia orang cakap aduan kelas tu sebab cikgu dia orang kena habiskan. Ingat tak di tanah dia cakap yang dalam masa 1 minggu kena habis berapa bab. So dia orang pun kena buat macam tu. Dia orang kata dia orang ada kelas tu which is 3 jam. Which is saya tak boleh nak bayang kelas 3 jam tu macam mana. So basically korang cuba bertahan dengan saya membebel sikit So ni boleh baca sendiri. So saya tak ambil ni, saya terus ambil pembentukan air kencing. Saya ambil nota pembentukan air kencing. Okay, now bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila dalam pembentukan air kencing dia ada melibatkan kidney. Okay. Okay, ni adalah kidney. So, pembentukan air kencing. Okay, saya nak tunjuk satu video. Tadi saya dah tunjuk. So, saya tunjuk lagi sekali.
Yang lepas ni saya terang sebab dia ada kaitan dengan kidney. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada bagi dekat korang punya ni. Sekejap. Yes, urine comes from the Sekejap. blood of pumpkin. Sekejap. Lupa. Sekejap. Bismillah. Sekejap. Entah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Urine comes from the blood of pumpkin unrelated. Let's follow the path of water from when you drink it until when it is excreted as Macam ni. Sebenarnya dia nak cakap macam ni, macam kita secara tak sengaja, kita tak sedar sebenarnya air kencing yang kita hasilkan tu sebenarnya hasilnya daripada sebahagian daripada komponen darah. Tapi kenapa air kencing kita tak warna merah? So dia nak cerita, katakanlah orang biasa, dia tak tahu, ya Allah, sebenarnya air kencing kita tu adalah sebahagian daripada komponen-komponen darah yang tidak diperlukan daripada badan kita. So dia akan keluar melalui air kencing. So dalam air kencing tu adalah banyak bahan-bahan kumuh yang tidak diperlukan oleh badan kita. Hasil darah itu dituras atau ditapis dekat kidney. Tapi kenapa air kencing kita tu tak warna merah? So yang inilah. Yes, urine comes from the blood of pumpkin unrelated. Let's follow the path of water from when you drink it until when it is excreted as urine. A cup of water into the mouth, into the stomach, into your intestines. In the intestines, it gets absorbed across the intestinal walls into your body. And a large portion of that water ends up being part of the liquid fraction of your blood. Turns out your blood you can think of as two very rough parts. There's a bunch of water, and then there's a bunch of stuff dissolved in that water or immersed in that water in your blood. Why? Okay, dia nak cakap macam ni. Darah kita, ingat tak, darah kita terdiri daripada dua komponen. Satu adalah komponen sel darah, satu lagi dalam plasma darah. Dalam plasma darah, ingat tak, darah kita ada yang kalau kita empar, bawah tu sel darah, lepas tu atas tu kita ada plasma darah. Dalam plasma darah, kita kan terdiri daripada bendali dan juga dissolved substance. So dia nak cerita pasal yang bahagian darah, kalau kita emparkan, yang bahagian atas tu, bendali atas tu. Okay. With blood red because there are red blood cells immersed in water in your blood. So when your blood goes to the kidneys, a portion of the liquid fraction of your blood gets filtered out. Some of that water gets reabsorbed back into your body, some of it doesn't. The part that doesn't gets sent to your bladder to become urine. So all of the urine that you have urinated was very recently part of the liquid fraction of your blood. Okay, sebab tu kalau kidney failure, diorang akan buat hemodialysis. Perasan tak perkataan hemo sebenarnya stand for apa? Hemo stand for darah. So maksudnya kadang-kadang ada orang biasa dia cakap cuci darah. Sebab tu kalau orang dah buat hemodialysis, normalinya dia takkan kencing. So sebab tu kalau orang ada kidney failure, dia dah tak boleh ikut piramid makanan yang kata kena minum 8 gelas air tau. Orang kidney failure sebenarnya dia tak boleh minum air. Dia minum air kalau saya tak silap 1 botol mineral kecil je, tak boleh lebih. Sebab kalau lebih dia membahayakan kesihatan dia. Dia akan buat kidney dia kerja lebih teruk. Sedangkan kidney dia dah rosak. So senang kata dia tak boleh minum air lebih daripada 8 gelas. So basically kalaulah orang ada saudara yang ada kidney failure, biasanya dia tak akan minum banyak air. Alright. So ini adalah buah pinggang. Buah pinggang kita ada 2. Okay. So awak nampak kat sini, kita besarkan. So bila kita besarkan buah pinggang kita, sebenarnya buah pinggang kita ni ada satu unit asas yang kita panggil dia sebagai nefron. So ini adalah satu nefron. So buah pinggang kita terdiri daripada beribu-ribu nefron. So senang kata, buah pinggang atau ginjal, unit asas ginjal adalah nefron. Ni jangan salah eja tau. Tadi sel neuron, sel darah nefron. So nampak tak Bayu macam too much information kan. Okay. So tapi jangan risau, korang relax je. Just ingat je macam ni kan. Katakanlah macam saya ambil Adam lah kan. Saya tahu Adam, Bayu tak berapa, dia bukan dia punya strength. So everybody, saya faham, everybody ada kekuatan dan kelemahan. Maksud saya ada orang, korang minat subjek ni, ada korang
tak minat subjek tu. Basically everybody tak ada perfect. There maybe ada memang lebih kat situ, kurang kat sini. So untuk bio maybe struggle untuk orang yang untuk hafal fakta. Something like that. Tapi kalau lah saya selalu fikir kan macam ni, untuk subjek yang korang tak minat, untuk subjek yang korang susah nak minat tu kan, awak just tanam dalam hati. Okay, ini bapak saya pesan dulu sebab saya masa zaman saya sekolah dulu, bapak saya suruh ambil bahasa Arab, which is saya, sebab tu bila Widat cakap bahasa Arab tu saya kagum sebab sebenarnya tapi bapak saya suruh, so saya ambil je lah bahasa Arab tu selama 3 tahun. Tapi memang saya ingat bapak saya pesan, so saya ikut je lah. Bapak saya cakap, bapak saya kata tak apa, tak boleh bahasa Arab ni, yang penting ilmu tu. So saya pun macam memberontak je kan masa saya, form 1, form 2, form 3, korang mesti ada zaman korang memberontak kan. So saya macam okay, bapak saya kata suruh belajar. Dia kata belajar untuk ilmu tu. Okay, tak lulus pun tak apa. So bapak saya tak pernah marah pun saya fail. Saya failkan subjek bahasa Arab tu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Terakhir pun saya fail. Saya failkan subjek tu. Tapi sebab saya ingat pesan bapak saya kata just ambil ilmu tu. Saya buat, tapi bila korang buat tak ada perasaan tu, dia lain sikit kan. Tapi saya just belajar je. Saya belajar je. And then masa periksa tu saya jangan suruh saya cakap bahasa Arab, tapi saya boleh ingat dia punya translation. Dia keluar esei tu adalah satu tajuk, dia katakan tajuk tu adalah macam ni, kehidupan pelajar pada hari Minggu. Ya Allah, saya hafal esei tu sejak saya tingkatan 1, tapi tak pernah keluar periksa. Tiba-tiba dia keluar SPM. So saya salin dah panjang-panjang tu, tiba-tiba saya boleh dapat B. Saya sendiri macam terkejut. Tapi lepas tu sampai situ je lah. Saya tak nak lah sebab saya cakap dengan bapak saya, kita dah buat agreement sampai form 3 je. So lepas tu bapak saya kata suruh sambung ni, saya kata saya tak nak lah. Saya kata kita punya agreement dah habis dah sampai situ. So kesimpulannya saya nak cakap, apa-apalah korang belajar, even though korang susah nak minat, korang cuba tanamkan belajar tu lillahi ta'ala ataupun kerana ilmu tu. So mana tahu ada keberkatan kat situ, nanti in the future ada urusan awak tu dipermudahkan. Alright, so sebab saya faham tak semua orang boleh bio ni, tapi kita belajar untuk ilmu tu. Boleh tak Adam? Boleh tak? Adam je yang kena. Tak ada entah tidak budak Adam ni, saya tak tahulah. Okay, so basically awak ingat just macam tu je, right? Tapi janganlah ikut saya tu. Itu tu memang tak tahulah, dalam hati saya cukuplah saya seorang kan. Janganlah nak saya buat macam tu. Alright, so dalam penghasilan air kencing, bismillahirrahmanirrahim, tajuk ni macam struggle sikit. Kenapa tadi saya intro? Sebab saya sebenarnya bila saya intro lebih sikit tu, maksudnya lepas ni tajuk ni memang mencabar sikit lah. So nak bagi intro tu macam gempak sikit. Tapi cerita saya betul, saya bukan buat-buat. Alright, now seterusnya dalam pembentukan air kencing ni sebenarnya dia melibat 3 proses tau. Proses yang pertama namanya adalah ultraturasan. Proses yang kedua adalah penyerapan semula. Proses yang ketiga adalah rembesan. So sebelum tu marilah kita kenali nefron. So nefron, saya ulang lagi sekali, nefron ni adalah unit asas bagi ginjal. So ini kita ambil satu nefron je. So nefron ni senang kata dia letaknya dekat 2 bahagian kidney tau. Kidney kita dia ada bahagian dalam, bahagian luar. So kalau bahagian yang dalam namanya medulla, in the middle. Yang bahagian luar ni namanya adalah cortex. So kita tengok dulu, relax je dulu. Ini kalau awak nampak sini, ini namanya adalah arteri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah arteri. So senang kata, awak minum air, tadi kan macam doktor tu cakap minum air. So air tu awak nak bayangkan, air tu daripada arteri. So sini dah. Air tu adalah daripada arteri. Dia nak masuk ke sini. So awak nampak dekat sini, ini arteri. Ini arteri yang paling kecil, kita kenali dia sebagai arteri efferent, atrial efferent. Okay, so bayangkan air tu mula lalu sini, number 1, lepas tu, darah tu lalu sini. Darah tu mula-mula dia lalu arteri renal, lepas tu darah tu dia lalu atrial efferent. Kemudian darah tu, dia akan lalu kapilari darah yang unik bentuknya. Ini nombor 2 namanya glomerulus. Glomerulus ni sebenarnya apa? Dia adalah kapilari darah, tapi bentuk dia unik macam tu, kita panggil dia glomerulus. Okay, so disebabkan darah tu mula dia mengalir, perasan tak? Daripada besar jadi kecil, jadi lagi kecil. Okay, so bila daripada besar jadi kecil-kecil ni, dia berlakunya perubahan diameter. Bila perubahan diameter, dia akan mewujudkan apa? Daripada besar jadi kecil.
dan kecil lagi. Dia akan mewujudkan apa? Dia akan mewujudkan tekanan. So dalam kes ni, nama tekanan tu kita panggil adalah tekanan hidrostatik. So kita nak cerita daripada darah tu mengalir daripada arteri ke arteriol ke glomerulus disebabkan perbezaan diameter. Dia akan mewujudkan tekanan hidrostatik. So ni nombor satu diameter berbeza mewujudkan tekanan hidrostatik. Disebabkan tekanan hidrostatik, dia berlakunya proses ultraturasan. Ni kata kunci ketiga. Kata kunci pertama, perbezaan diameter daripada darah itu mengalir daripada arteri ke arteriol ke glomerulus. Okey, diameter berbeza, dia mewujudkan tekanan hidrostatik. Disebabkan tekanan hidrostatik, dia akan berlaku satu proses yang paling penting, namanya adalah ultraturasan. So ultraturasan ni berlaku kat sini. So sekarang kan dia mengalir kat sini kan. So sekarang darah tu daripada glomerulus dia akan terturas keluar. So cup yang ni pula, yang ini ni awak nampak ni macam cup kat sini kan, macam cawan ni. Ni bukan sebarang cawan. Yang ini cawan ni Pakcik Bowman jumpa. Nama dia adalah kapsul Bowman. So far sampai sini boleh tak? Darah tu dia mengalir daripada arteri ke arteriol ke kapilari darah. Kemudian tekanan hidrostatik wujud disebabkan perbezaan diameter. So dekat sini berlakunya proses, ni nampak tak nombor satu? Berlakunya proses, Bismillahirrahmanirrahim. Proses ultraturasan. Okay, so far sini okay. So dalam ultrafiltration, dia akan menghasilkan hasil glomerulus. Bila berlakunya ultraturasan, ini nombor 4 dia akan hasilkan hasil turasan. So ayat dia yang ini. So tadi berlakunya ultraturasan kan. So sekarang dia akan dalam bendali ni, dalam bendali ni awak cerita 3 benda je, sorry 4 benda. Dalam bendali ni awak cerita pasal ion, which is garam. Kita ada glukosa. Lepas tu asid amino dan juga air. So awak ingat ni je. Kalau awak tak ingat, dalam bendali ada 4 komponen paling penting. Awak ingat 4 ni je. Ion, tak kisahlah apa-apa. Garam, ion atau garam. Lepas tu glukosa, asid amino dan air. Orang normal, air kencing mesti tak ada asid amino dengan glukosa. So tengok saya cerita ni tau. Orang normal, glukosa, asid amino tak ada. Air kencing mesti tak ada glukosa dan asid amino. Kalau korang, air kencing korang ada glukosa, maksudnya kidney korang rosak. Tapi, kalau dalam ultraturasan ni, perasan tak? Hasil turasan tu, dia ada ion ni. Dia ada ion, dia ada glukosa, dia ada asid amino dan juga air. So sekarang kita nak cerita macam mana glukosa dengan asid amino tu akan kembali ke dalam darah, ke dalam badan. Okay, now tadi orang tu cakap air kencing kita tu kan tak warna merah kan? Disebabkan apa? Bahan-bahan saiz besar, contohnya sel darah merah, platelet dengan protein plasma, ini tak dapat dituras keluar. Dia kekal dalam darah. Okay, dia tak akan keluar melalui, dia tak akan ada dekat dekat hasil turasan ataupun dekat sini, kapsul Bowman. Okay, situ dah. Okay, sini dah settle. So pertama, awak ingat. Pertama, yang berlaku prosesnya adalah proses ultraturasan. So proses ultraturasan, saya ulang lagi sekali, keyword dia adalah darah tu mengalir di sel ultraturasan. Saya cerita ada 4 je dulu. Ataupun awak kenali sebagai bendali. Hasil ultraturasan ada 4, which is kita ada glukosa, asid amino, air dan juga garam. Okay, sampai situ Kemudian, proses yang kedua adalah penyerapan semula. Now, penyerapan semula ni dia berlaku dekat tubul. Okay, so far sampai sini bersabar, okay. Tubul kita ada 3 jenis. Satu adalah, penyerapan semula dia berlaku dekat tubul.
tubul ada 3 jenis. Satu adalah tubul berlingkar proksimal. Kemudian kita ada liku Henle. Kemudian kita ada tubul berlingkar distal. Sorry D. So again, penyerapan semula berlaku dekat tubul. Nefron ni ada 3 jenis tubul. Tubul yang mula-mula kita kenali sebagai tubul berlingkar proksimal ataupun TBP. Saya selalu pakai TBP, tubul berlingkar proksimal. Yang tengah-tengah ni namanya adalah liku Henle. Okay, ni liku Henle. Okay, so kita ada 3 jenis tubul. Sekejap ya, saya tukar dulu warna pen. Saya pakai warna hijau pula. Okay, so kita ada 3 jenis tubul. Satu adalah tubul berlingkar proksimal, nombor 1. Nombor 2 adalah liku Henle. Nombor 3 adalah tubul berlingkar distal. Ingat distal ni distant, jauh. So ini 3 jenis tubul. Dekat tubul, dia berlaku proses penyerapan semula. Ni kalau korang okay, so penyerapan semula tadi kita dah cakap dia berlaku dekat sepanjang tubul renal. Tubul renal ada 3 jenis, namanya tubul berlingkar proksimal, liku Henle dan tubul berlingkar distal. So di tubul berlingkar proksimal berlakunya apa? Ion natrium ni akan diangkut secara aktif ke dalam kapilari darah. So kalaulah cerita dia, awak nampak kat sini, kalaulah penyerapan semula daripada tubul pergi ke kapilari darah, dia akan masuk ke dalam kapilari darah. So pergerakan penyerapan semula adalah dari tubul masuk ke dalam kapilari darah. Tahan dengan saya? Tahan Okay. So dekat tubul berlingkar proksimal, darah ni adalah ion. Lepas tu glukosa. Lepas tu asid amino. So 100% glukosa, asid amino, ion akan diserap semula ke dalam salur darah, kapilari darah. Okay. Melalui pengangkutan aktif ataupun resapan berbantu. So basically awak nak bayangkan dalam kes ni, tadi kat sini ni, saya ambil kat sini kan hasil ni, dia kat sini ada glukosa, asid amino, kita ada garam atau ion. Saya ambil ion lah ya, ion dan juga air. Tetapi gula dengan asid amino ni akan 100% masuk ke dalam kapilari darah. Bila dia masuk kapilari darah, teka, ada lagi tak glukosa dengan asid amino dalam tubul? Tak ada. Alhamdulillah, saya takut tak ada yang jawab. Tak ada. Sebab semua dah masuk dalam kapilari darah. So bayangkan semua dah masuk kapilari darah. So bila dekat ni, glukosa dengan asid amino langsung tak ada lah. Sebab dia semua dah diserap ke dalam kapilari darah. So far sampai situ okey Saya sebenarnya tak berpeluh ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni tadi dah settle. So kemudian kita tengok penyerapan semula berlaku di liku Henle dan tubul berlingkar distal. Okay, awak tengok dekat sini. Kalaulah dekat liku Henle dengan tubul berlingkar distal, okay, saya tulis kat sini. Kalaulah liku Henle, okay, liku Henle, tubul berlingkar distal, sama, penyerapannya berlaku masuk ke dalam kapilari darah. Yang bezanya, yang diserap semula hanya ion dan juga air. So saya ulang lagi sekali, penyerapan semula berlaku di tubul renal. Tubul renal kita ada 3 jenis. Satu, mula-mula sekali tubul berlingkar proksimal. 1. 2 adalah liku Henle. 3 adalah tubul berlingkar distal. Bezanya di tubul berlingkar proksimal ni ada 4 bahan yang diserap semula. 3 bahan diserap semula. Sekejap. 3 bahan diserap semula, which is ion, glukosa dengan asid amino. Ni asid amino Tetapi di liku Henle ada 2 bahan sahaja diserap semula, which is ion dan juga air. Sebab itu kesimpulannya saya nak cakap kenapa orang normal air kencing tak ada gula dan juga asid amino, kerana gula dengan asid amino tu, glukosa dengan asid amino tu akan diserap semula.
masuk ke dalam kapilari darah ataupun dalam badan, masuk balik ke dalam badan. So therefore, dalam air kencing kita langsung tak ada gula, glukosa dan juga asid amino. Kalau soalan tanya kenapa air kencing orang normal tak ada asid amino dan juga glukosa, sebab asid amino dengan glukosa ni telah diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. Kalau to be spesifik soalan tanya, penyerapan semula ni berlaku kat mana? Dia berlaku dekat tubul beringkar proximal. So far sampai sini okey tak? Okey. Okey. Kalau tak okey, you guys tengok video lagi sekali Kalau kalau tengok video tak faham juga, cakap dengan saya, nanti kita buat lagi sekali, alright? Now, so tadi punya pembentukan air kencing ada, kita dah lepaskan 2 proses, ultraturasan, kita ada penyerapan semula, ketiga adalah rembesan. Now, rembesan ni, awak perasan tak macam mana orang test urine dia nak tahu dia ada dadah, dia positif dadah? Korang pernah terfikir tak? Tak pernah, cikgu. Now, dalam air kencing kita, macam mana ada dadah adalah disebabkan oleh proses rembesan tau. Proses rembesan ni terbalik tau daripada penyerapan semula. Kalau penyerapan semula, bahan-bahan tu bergerak daripada tubul masuk ke dalam kapilari darah. Kalau rembesan ni dia terbalik. Pergerakan bendali atau pergerakan bahan tu adalah daripada kapilari darah masuk ke tubul. Kenapa masuk tubul? Sebab kita nak keluarkan dari air kencing. Once ada bahan dalam tubul, bendali dalam tubul ni nanti yang akan jadi air kencing. So, rembesan ni adalah proses apa? Proses bahan buangan, okey, yang akan masuk ke dalam tubul. Senang kata, bahan buangan ni yang besar-besar, contohnya macam dadah atau ubat. Dadah dengan ubat ni tadi, dia tak lepas melalui ultraturasan tau. Tapi badan kita tak nak benda tu. So far boleh faham tak? Rembesan adalah satu proses. Kita nak buang bahan toksik tu, tetapi bahan toksik tu tak lepas melalui ultraturasan. Jadi, macam mana bahan tu boleh ada macam mana bahan tu ada dalam air kencing, bahan tu akan masuk melalui proses rembesan. Sebab tu dalam proses rembesan dia kata berbalik, berlawanan. Sebab proses rembesan, bendali tu daripada kapilari darah masuk ke tubul. Kalau saya ambil gambar macam ni. Tadi awak tengok ni, ini ni ultraturasan kan? Tetapi pada masa sama, ada bahan tu tak lepas melalui ultraturasan, tetapi bahan tu mesti kena buang. So bahan tu akan dibuang melalui proses apa? Dia akan dibuang melalui proses rembesan. Contohnya saya ambil contoh dadah lah, drugs. Macam mana orang tu positif dadah? Okey, disebabkan dalam pembentukan air kencing ada proses rembesan. So, proses rembesan ni berlaku kat mana? Dia berlaku paling aktif, dia berlaku dekat tubul beringkar distal. Dan dia berlaku secara pengangkatan aktif atau resapan ringkas. So, apakah bahan yang boleh masuk ke dalam tubul? Kenapa namanya rembesan? Sebab dia berlaku slow, rembes. Okay, so apakah yang boleh dirembes daripada kapilari darah masuk ke dalam tubul? Dia adalah bahan-bahan macam urea, kreatina, bahan toksik dan sesetengah dadah. So, kesimpulannya kita nak cakap kalau penyerapan semula, dia masuk dalam kapilari darah. Kalaulah rembesan ni dia berlaku daripada bahan tu daripada kapilari darah masuk ke dalam tubul. Kenapa tadi saya kata ada certain bahan tu dia masuk kapilari darah ke tubul? Kenapa dia tak lalu proses ultraturasan dekat glomerulus? Kenapa ada bahan yang tidak diperlukan oleh badan tu dia tak lepas melalui ultraturasan? Kenapa dia kena melalui proses rembesan? Why? Alamak, dah habis masa. Why? Sebab bahan tu Besar okay, so sangat. oh yes, terima kasih, besar sangat. Nampak tak? Lama kan tajuk ni. So, senang kata kesimpulannya, akhir sekali, saya minta maaf. Okay, akhir sekali pembentukan air kencing adalah semua bahan yang tertinggal dalam tubul tu akan membentuk air kencing. So dalam air kencing kita ada air, dalam air kencing kita ada air, garam, which is ion, asid urik dan kreatina. Urea ni yang buat dia jadi busuk. So senang kata apa sahaja yang tinggal di tubul ini, akan keluar melalui air
kencing. Senang kata air kencing kita terdiri daripada bahan yang tertinggal macam mana? Bahan yang tertinggal Bahan yang tertinggal di dalam tiubul. Alright. So, Amsyah boleh faham tak Amsyah? Saya terang ni Amsyah. Boleh. Nanti korang tengok video ni balik Okay, saya minta maaf sebab tu tadi nampak tak intro saya begitu bagus sebab nak masuk tajuk susah. Kena pandai beli jiwa kan, tapi jujur, saya cakap jujur, okay. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Saya buat pool, saya lupa. Sabar, itu separuh daripada iman. Saya buat pool, saya lupa nak save. So tadi apa yang saya tulis tu tadi tak tersave lah. Ya Allah. Okay. Tahap kefahaman hari ni. Saya kena tulis ni. Tahap kefahaman hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan relax. Kefahaman hari ini. Tak boleh anxiety. Nanti saya lagi teruk. 20 sampai 39%. 40 hingga 59%. Kemudian kita ada 60 hingga 79%. Kemudian kita ada 80 hingga 100%. Yang ini adalah sangat penting, bukan untuk awak, untuk saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, korang klik pool untuk hari ni sebab tajuk dia berat. Yang ni kita belajar online macam mana kita boleh belajar online tajuk ni Kat sekolah lah cikgu. Nanti Ni kat sekolah Ya. Oh, okey. Terima kasih. Tu so korang boleh faham lah. Alhamdulillah. Saya tajuk ni tiap-tiap tahun kenapa saya rasa ni sebab tiap-tiap tahun budak macam Allah cikgu. Macam tu lah kan. So saya jadi nervous lah kan. Right. So sekejap kita share screen lepas tu kita habis Alhamdulillah your entire screen. Rasa macam banyak benda lah dalam kepala saya hilang ni kan. Sekejap kita tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nama ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah 1 jam kan. Mana ni? Okay, Alhamdulillah. So, hari ni kita tengok kat sini korang yang buat. Alhamdulillah, terima kasih. Kita 23 orang. Alhamdulillah, kebanyakan awak yang faham lebih daripada 60% hingga 79% kita ada 10 orang. Yang faham betul daripada 80 hingga 100% ada 5 orang, tahniah. Lepas tu yang faham 40 hingga 59%, tahniah. Okay, siapa yang segan ke nak letak 12 hingga 39 ni tak apa, tapi senang kalau korang tak nak tekan pun tak apa. At least untuk korang punya refleksi sendiri. Kalau macam korang punya refleksi sendiri kan, macam ada seorang ni dapat 20 hingga 39%, saya harap korang dah sedar diri. Lepas tu kalau dah sedar diri, korang kena buat apa nak cakap, kena reflection lah, kena counter balik macam mana nak study. Carilah kawan-kawan yang boleh tolong awak bentang atau explain balik. So itu sahaja. Saya minta maaf kerana ambil masa lebih sebab memang tajuk ni adalah sangat mencabar. Okey, terima kasih dan saya minta maaf atas segala kekurangan. Okey, bye everybody. Bye.